Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, Allah Subhanahu wa taala menghantar para nabi dan rasul untuk satu kerja dia, mengajak manusia kepada Allah. Tak ada lain. Kerja dia mengajak manusia kepada Allah. Jadi maksud mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia mengucapkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah. Dan apabila mereka mahu mengucap, mereka diajak taat perintah Allah. Perintah pertama, mereka diajak untuk taat, buat kerja, mengajak manusia pada kebaikan, mencegah kemungkaran. Apabila mereka buat kerja ni, kalimat Allah masukkan hati mereka. Mereka jadi orang takwa, kerana Allah bagi perintah-perintah dia yang lain. Itu cara dia. Dan apabila Tuhan perintah, mereka mau mengamalkan perintah, Nabi-Nabi ni ajar mereka. Sebab itu perintah pertama selepas mereka mengucap, Allah bagi kerja ta'muru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. 10 tahun berlalu kepada sahabat. Sehingga mereka jadi orang takwa, Allah bagi perintah semayang. Bila mereka semayang yang bersih. Mereka semayang yang ibadah yang suci, bersih. Bersih dari segala syirik. Allah tak bagi mereka perintah semayang dalam keadaan mereka semayang dan syirik. Allah tak terima semayang tu. Macam semayang Rashidi sekarang. Dia semayang dan syirik. Allah tak terima. Jadi Allah tak bagi perintah semayang sehingga syirik mereka sampai ke tahap yang boleh diterima, tak terlampau banyak. Jadi bapa yang boleh, baru Allah bagi perintah semayang supaya mereka dapat semayang dengan ikhlas. Jadi amalan yang semayang yang dibuat cara Nabi dengan ikhlas tu namanya amalan suci. Suci daripada syirik. Jadi Allah terima semayang. Sekarang kita semayang terus tanpa disucikan dari syirik. Macam Rashidi, sejak sekian lama semayang dalam keadaan tidak disucikan, kerana tak buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dengan cara Nabi, dengan niat nak bawa surga, bersungguh-sungguh korban harta diri. Itulah sebabnya Rashidi jadi macam ni. Salah siapa? Salah diri sendiri ya. Dia ingat dia boleh buat kerja ni touch and go, Rashidi. Dia boleh ingat dia buatlah lebih kurang, aku buat kerja juga. Dia tak mahu macam tu. Allah SWT, dia maha besar, maha mulia, maha suci, maha baik, tak mahu terima amal-amal yang tak baik. Dia terima amal yang suci juga. Dia takkan terima. Jadi Rashidi, dia tak sucikan hati dia dari syirik. Dia semayang, dia semayangnya tak suci, zakatnya tak suci, puasanya tak suci, semua tak suci sampai ke hari ini. Tapi Rashidi tak bimbang, saya tengok. Dia masih lagi ketawa-ketawa, berjenaka lah, itulah ini. Tak nampak dia
bersungguh nak menyucikan ni. Saya tak tahulah. Jadi sebab itu sampai ke hari ini dah lama dia buat usaha. Tapi berusaha tu tidak sempurna dan betul. Touch and go aja. Hanya nak orang tahu saya buat dakwah je. Dia bukan kira saya buat dakwah juga. Kena buat dengan betul. Dengan bersungguh. Terjun maknanya, tenggelam. Allah SWT mahu satu benda betul. Menerima orang yang betul. The true servant of Allah. The true servant. Allah mahu. Maksudnya itulah. Hamba Allah yang ibadahnya suci dan khusyuk. Jadi Samad dia tak tahu ni. Dia belajar agama, dia diberitahu semayang aja. Lepas mengucap, dia disuruh semayang. Dia pun semayang lah. Dari umur 10 tahun dia semayang. Dia tahu semayang aja. Jadi semayang dia tak suci, tak diterima. Sebab dia tak usaha supaya Allah SWT keluarkan kotor daripada hati dia, iaitu syirik. Untuk Allah keluarkan dia tu, kita kena buat perintah mengajak manusia kepada kebaikan, cegah kemungkaran. Dengan cara Muhammad SAW, dengan korban harta diri, dengan niat nak buat dia Allah suka. Sehingga Allah suka. Allah suka, Allah bersihkan, sucikan hati kita. Jadi bila kita beribadah dengan hati yang suci, ibadah kita suci, maka Allah terima. Ibadah Rashidi ni tak suci. Dia tengok, suci ke ibadah kau Rashidi? Ada yang mengeling, suci. Dia tak boleh mengaku suci. Suci ibadah kau Anzala. Anzala memang tak suci lah. Samad tak suci. Jadi mana Allah nak terima? Allah kalau kita masak daging, katakanlah kita bagi satu orang ada tahi sikit tak, sikit bukan banyak pun. Ada nak makan? Tak. Susu ada sikit aja. Mau minum? Kita pun tak mau. Terima kan? Jadi macam mana Allah mau terima kita punya salat? Jadi setiap manusia mau tahu. Allah mau dia orang tahu apa tahap ibadah dia patut bagi pada Allah. Allah bagi tahu. Ibadah yang manusia ni patut bagi pada Allah, ibadah yang suci dari syirik. Ibadah yang bersih. Bersih maksud di sini bersih dari syirik, dari mempersekutukan Allah dengan lain atau dengan memberi pada yang lain ketuhanan, divinity. Tak boleh. Kita tak boleh bagi ketuhanan kepada mana-mana benda, mana-mana force, kuasa. Force atau benda. Kita tak boleh bagi ketuhanan. Ketuhanan ni hanya diberi kepada Allah. Itu namanya tidak syirik. Hanzalah memberi ketuhanan kepada ibu dia. Dia tak mengaku tu. Jadi tak boleh memberi ketahanan kepada ibu dia. Ibu dia bukan Tuhan. Rashidi memberi ketuhanan kepada duit. Samad memberi ketuhanan kepada kerja. Itu tak boleh pun. Semua tu tak boleh diberi ketuhanan. Status ketuhanan tak boleh. Jadi orang-orang kafir tu yang menyembah berhala tu, dia kata kami sebenarnya menggunakan berhala ni hanya untuk menyampaikan kita kepada Allah. Dia orang kata lah. Kenapa dia orang cakap begitu? Sebab mereka nak mengaku dia orang ni beriman kepada Allah juga. Bukan beriman kepada berhala tu. Tapi dia sembah berhala tu. Dia kata kami gunakan berhala ni untuk menyampaikan kami kepada Allah. Boleh ke? Berhala tu cakap pun tak boleh, dengar pun tak boleh,
Kemudian dia orang kata sebagai untuk menyampaikan kami kepada Allah. Semua tu lawyer buruk namanya. Namanya apa? Percakapan menipu, nak bagi tahu orang kami juga beriman kepada Tuhan yang satu. Kami tak beriman kepada berhala. Ini semua kata Allah, di akhirat nanti aku akan bagi tahu perbezaan ini. Mereka dan orang-orang yang tidak mencampur adukkan agamanya dengan Tuhan-Tuhan lain melainkan Allah. Ini kan perselisihan namanya. Allah kata perselisihan mereka ini akan aku selesaikan, akan aku clearkan, akan aku perlihatkan mana yang salah. Jadi untuk maksud kita tak payah nak gaduh dan bertengkar dengan orang yang tak beriman ni. Mereka sebenarnya menyembah berhala, mengaku berhala tu Tuhan, meletakkan ketuhanan kepada batu tu. Tapi mereka mengaku mereka tidak. Mereka hanya gunakan mereka perantaraan untuk bawa kepada Allah. Ada Allah suruh. Allah tak suruh, kenapa kamu buat? Jadi bercakap yang tak betul lah mereka tu. Jadi Allah kata biarkanlah mereka, jangan bertengkar dengan dia. Nanti perbezaan ini akan diselesaikan antara mereka dan kamu. Jadi mereka mengata Allah ada anak. Kata Allah, kalau ialah Allah nak anak, Allah akan pilih. Allah akan buat di kalangan makhluknya, pilih, buat yang boleh jadi anak. Maha suci Allah daripada keinginan nak anak. Kerana Allah tu maha besar. Namanya, maksudnya Allah tu tidak memerlukan kepada apa-apa. Itu namanya Samad. Allah tak perlu anak. Untuk apa? Untuk apa Allah cipta anak untuk dia? Allah tak perlu pada anak. Allah alone, sendiri. Itu namanya Allah tidak memerlukan pada apa-apa pun. Allahus Samad. Allah beritahu kepada mereka, kalau mereka tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau beriman, dan mereka tidak mau beribadah kepada Allah, katakanlah kepada mereka, Allah tak perlu kepada ibadah mereka. Dan iman mereka untuk Allah menjadi sempurna. Kerana Allah sudah sempurna tanpa mereka ibadah. Ibadah yang Allah suruh tu, iman yang suruh bukan untuk Allah sempurna. Kalau kamu beriman kepada Allah, beribadah, Allah jadi sempurna. Allah tak perlu. Maha suci Allah. Glory itu Allah. Susah nak diterjemah. Samad. Maha suci Allah. Samad ni makna Allah tak memerlukan, sempurna. Allah tak perlu pada Rashidi punya beriman. Kenapa Rashidi beria-ia tak nak beriman? Dia ingat Allah perlu kepada dia punya ibadah. Dia mengiling kepala. Kalau tak perlu, siapa yang perlu? Siapa yang perlu kita beriman dan beribadah? Allah ke kita? Tapi kenapa Pendi tak sungguh-sungguh beriman dan beribadah? Kenapa Pendi? Sebab dia ingat dia tak perlu, Allah yang perlu. Kalau dia perlu beriman macam Samad, macam Sufyan, dia tentu membuat usaha keluar. Bila Amir Sakso dia keluar 4 bulan, dia keluar. Dia bila tak nak keluar sebab dia rasa tak perlu. Allah yang perlu, Allah tak perlu. Sebab itu Allah bagi tahu pada orang kafir, kepada Nabi suruh bagi tahu dia, Allah tak perlu. Allah tak perlu anak. Apa salah Allah nak perlu anak? Maknanya kalau Allah perlu anak, Allah perlu Tuhan satu lagi. Macam orang Kristian saya ni percaya Isa anak Tuhan. Maknanya pihak percaya Isa tu Tuhan. Allah pun Tuhan. Itulah maknanya mempersekutukan Allah. Orang yang kata Allah ada anak ni goyang langit, kata Allah. Buruknya percakapan itu. Allah tak perlu
Anak tak perlu apa pun. Namanya samad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tak perlu makan. Allah tak perlu tidur. Ada Allah perlu tidur? Yang perlu tidur siapa? Tengok Rashidi, tidur aja dia. Tengok Anzala, boleh tak boleh tidur? Dia sanggup meninggalkan khidmat pada saya untuk tidur. Pendi sanggup meninggalkan untuk cari duit cepat-cepat. Jadi kita perlu kepada makan, perlu pada ini, perlu pada itu, perlu pada ini, perlu pada ini. Apa yang kita tak perlu? Jadi kita tak samad. Yang samad hanya Allah. Allahus samad. Payah nak tukar perkataan. Tak ada perkataan sama dengan perkataan samad. Nama macam samad ni, panggil samad. Abdul Samad dia. Abdul apa namanya? Maknanya? Hamba. Dia panggil kamu, panggil samad. Tak berapa betul. Dia bukan samad dia. Dia Abdul. Patut samad, bapak dia susah nak sebut nama bapak dia. Sebut samad? Sibghatullah. Oh, apa makna ni samad? Allah yang namanya celupan Allah. Celupan Allah. Celupan? Mol Allah. Oh, celupan Allah. Tengok. Nama lepas tu Abdul Samad. Orang dah panggil dia Samad dah. Samad. Kan? Jadi yang Samad Allahnya. Allahus Samad. Allah tak perlu apa pun. Allah tak ada mengantuk. Mengurus seluruh alam ni. Ada satu Hindu, dia masuk Islam. Satu zaman lah, saya tak tahu. Lepas tu orang bagi tahu Allah tak tidur. Dia pun tak tidur juga. Dia kata, macam mana aku boleh tidur, Allah tak tidur? Dahsyat dia, tapi Allah tak perintah kita tak tidur. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Allah tak perlu ibadah kita. Allah tak perlu apa pun. Kalau kamu tak nak ibadah, kamu teruskanlah, bukannya Allah yang rugi. Kalau kamu tak nak buat usaha agama ni betul-betul, bukannya Allah yang rugi. Yang rugi kamu, sebab kamu perlu iman. Kamu kalau di akhirat nanti, Sufyan yang perlu makan, minum. Kalau Sufyan masuk neraka, apa Sufyan makan? Apa yang makan Sufyan? Buah zakum. Apa air Sufyan minum? Yang mendidih punya air. Milo ais. Tak ada Milo ais. Jadi kita yang perlu untuk selamat, sihat. Allah tak sakit. Allah tak tidur. Allah tak mati. Yang mati kita je. Sebab kita ni dibuat. Allah tak ada siapa buat dia. Macam mana dia nak dimatikan pula? Jadi orang yang bertanya siapa buat Allah tu, kita tangan layan dia. Jangan bertengkar dengan dia. Sebab soalan tu soalan orang bodoh. Kalau Allah buat kita, siapa buat Allah? Bodoh kamu. Sudahlah, diam. Jangan kita bertengkar. Nanti bertengkar, Allah suruh kita jangan bertengkar dengan dia. Kita ajak dia saja. Jangan bertengkar dengan, jangan beritahu kamu tak betul. Ajak mereka yang betul aja. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala Samad, tak perlu anak. Tiada Tuhan, tiada Tuhan melainkan Dia. Dia tiada anak dan tak ada dia beranakkan. Maksudnya, bahasa Inggerisnya susah saya. Begot dan begotten. Allah tidak beranak dan tidak diberanakkan. Itu Allah saja, mana ada orang lain.
Jadi selain Allah, semua makhluk. Malaikat makhluk. Nabi-nabi makhluk. Jibril ke, Mikail ke, Israfil ke, semua makhluk Allah. Dan makhluk Allah ni, Allah SWT kata, dah bagi tahu kat malaikat ni, kalau kau mengaku kau Tuhan, siap, azab akan kena pada kau. Bagi amaran kepada malaikat. Oi, kata malaikat, maha suci engkau, tak sekali-kali kami mengaku kami Tuhan. Allah bagi amaran pada malaikat, jangan mengaku Tuhan. Jangan buat orang buat kamu Tuhan. Oh, kami siap sedia berkhidmat untuk Allah Tuhan kami. Kami minta siap siaga. Dan kami berdiri bersaf, sedia untuk apa tugas yang diberi pada kami. Dan kami berbaris dalam saf, dalam sembahyang. Ini malaikat beritahu Allah. Tak ada mengaku Tuhan yang malaikat. Walaupun banyak yang kata malaikat Tuhan. Malaikat ni anak Tuhan. Yang patut anak Tuhan yang perempuan pula. Allah kata macam mana boleh masuk akal engkau mau anak lelaki, sedangkan kau bukan buat anak tu. Dan aku kau bagi anak perempuan pula. Aku yang buat anak kau tu. Oh, aku buat anak, aku perempuan, kamu dapat anak lelaki. Allah beritahu pada Nabi, bagi tahu pada Nabi. Ada masuk akal? Tak masuk akal. Aku yang mencipta, lepas tu aku mencipta perempuan, anak perempuan untuk aku, lelaki untuk engkau. Kan tak masuk akal. Orang kafir Quraisy beritahu. Malaikat tu anak perempuan Allah. Jadi malaikat ni dia ada sayap. Sebab itu ada banyak gambar-gambar angel dengan sayap. Allah jadikan malaikat kadang menyerupai manusia, turun beritahu pada Nabi Lut, yang dia datang nak beritahu mereka, bagi Lut, azab akan turun. Kaum dia tak tahu, tapi bini Nabi Lut bagi tahu kaum dia, ada tetamu datang rumahku, lawa-lawa semua. Jadi bini dia bagi tahu kaum dia macam nak dapat nama lah bini dia tu di kalangan kaum dia, konon baik. Kaum dia semua datang rumah dia. Lut kata janganlah mengganggu aku punya tetamu. Tolonglah. Kan? Jangan buat apa-apa kepada tetamu aku. Dia semua datang tengok lawa, dia nak rogol semua. Tetamu-tetamu Lut tu, dia orang tak tahan lagi tengok. Jadi apabila Lut bagi tahu mereka tu, dia orang kata jangan cuba nak jadi. Kalau kau nak suci, kau seorang aja. Kau pun tahu apa kami nak. Biarkan kami. Kalau kamu tahan juga, kami akan halau kamu keluar daripada bandar. So Allah buat keputusan untuk hancurkan kaum dia. Kau dalam buat meliwat, senyap-senyap je lah. Orang punya tetamu pula pergi. Kaum dia ni bukan saja itu, dia orang kat tengah-tengah jalan tahan orang. Mana yang lawa sikit, dia orang tahan. Dia orang akan buat seks. Macam itu punya rosaknya mereka punya keburukan tu. Dan mereka beritahu Lut, kau jangan cuba tahan kami. Kamu tahu kami ni tak bersih. Kamu bersihlah seorang. Jangan cuba-cuba nak bersihkan kami. Kalau kamu tahan kami juga, kami akan halau kamu daripada bandar. Jadi Allah SWT berkata, wahai Lut, kau tinggalkan setengah daripada malam ni. Kau sebelum setengah malam, kau kena tinggalkan dengan keluarga kau, kecuali isteri kau tu. Dia termasuk dengan mereka yang akan menerima bala. So, dan bila kamu tinggalkan kampung kamu, wahai Lut, jangan pandang-pandang belakang lagi. Jadi azab yang Allah beri, Allah malaikat lah. Dia punya satu jari je, sayap dia tu kan, angkat dia.
Makanya malaikat sampai ke langit, bunyi kokok ayam tu boleh dengar di langit pertama, mengikut kisah. Dan diterbalikkan tuan. Tuan bayangkan betapa force jatuh tu. Jadi dia masuk ke dalam. Kalau orang buat kajian sekarang, pokok tu ke bawah, dia punya dahan-dahan semua. Jadi dia dah jadi laut pula tempat tu. Dan airnya masin. Rashidi boleh pergi sana. Tapi bila Rashidi sana, dia ingat nak tengok Allah, tengok kebesaran Allah, dia lupa terus. Dia terus sibuk dengan mandi laut, konon hilangkan penyakit lah, itulah. Banyak orang macam tu. Dia pergi laut mati, dia tak nampak sebenarnya. Tapi dia kata kita nak berjalan-jalan tengok kebesaran Allah. Ini semua macam orang kafir tadilah. Kami sebenarnya bukan menyembah Allah. Kami menggunakan dia untuk bawa kami kepada Allah. Macam itulah. Kami ni jalan-jalan mengingati Allah. Macam bapa Hanzalah, mak dia suka jalan-jalan. Sekarang dia jalan-jalan di Taiping, sekolah lama dia. Kejap nanti fikir kalau banyak duit sikit, jalan-jalan luar negeri. Ni kurang duit nampak. Kan? Jadi suka jalan-jalan. Dan mereka ni semua memberitahu kami jalan-jalan ni bukan jalan-jalan, nak bawa kami kepada Allah. Mereka tak jalan-jalan untuk bawa mereka kepada Allah. Mereka lupa Allah terus. Macam nasi kafir tu menyembah berhala. Dia tak menyembah berhala untuk berhala bawa kepada Allah. Apa? Dia ingat Allah ke? Dia ingat berhala tu Tuhan dia. Bila tengok keindahan alam ni, dia semua tak ingat Allah buat. Kan? Tengok ni cantik di New Zealand, ya. Apa tu, batu-batu, gunung-gunung di Pakistan tu, cantiknya di Switzerland tu. Mereka pergi sana, mana ingat Allah kan? Mereka semua tipu. Bila kita boleh ingat Allah? Bila Allah ada dalam hati kita. Ini Allah tak ada dalam hati, yang ada dunia. Habiskan duit macam Samad, bawa anak-anak dia tengok dunia ni. Sekarang dah tak pergi dah lagi. Sebab apa Samad dah tak pergi lagi? Sebab dia iman kuat. Sebab apa? Sebab duit dah tak ada. Tuhan duit dia. Pergi. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, sebab apa dia pergi? Sebab mak isteri dia kata nak. Jadi dia ikut isteri dia. Kalau cakap dengan isteri, duit-duit ni janganlah kita pakai untuk ni, kita gunakan untuk keluar jalan Allah. Kalau dah banyak sangat, bagi dekat orang lain yang perlu. Tak, Samad tak buat macam tu. Samad nak berjalan-jalan tengok kebesaran Allah, dia cakap kat saya. Anak-anak dia tu pun supaya tengok kebesaran Allah. Betul ke cakap? Anak-anak dia tengok kebesaran Allah. Dia pun tak tengok kebesaran Allah. Jadi Hanzalah dah pergi Amerika, dah pergi Mekah, dah pergi Jakarta, dah pergi mana-mana, tengok kebesaran Allah, sampai sekarang Allah tak ada dalam hati dia. Dia menipu, betul kan? Tak usahlah menipu. Beritahulah kami jalan-jalan, kami telah menganiaya diri kami dengan aniaya yang banyak, menyalahgunakan duit, harta yang Allah bagi pada kami, daripada untuk menyukakan Allah, menyukakan diri. Bagi tahulah yang betul. Paling kurang tahu juga kita salah. Ini tak. Kami jalan-jalan untuk tengok kebesaran Allah, macam nak bagi tahu orang kami betul, rupanya salah. Macam penyembah berhala tadi. Kami bukan menganggap dia Tuhan. Kami hanya menggunakan dia untuk bawa kami kepada Allah. Oi, kemain lagi. Macam itulah orang jalan-jalan ni. Jadi Rashidi dia nak jalan-jalan juga. Nah, tapi tak dapat buat. Itu bukan makna dia orang mulia. Dia sama je dengan sana. Samad ada duit, jalan. Sekarang tak ada duit, tak jalan. Rashidi tak ada duit, tak adalah guna duit untuk itu. Jadi penggunaan duit ni kena bersyarat juga.
macam Rashidi dapat duit berapa sebulan 2 lagi. 100,000 lebih. Rashidi. Kalau dia tak mau tanya saya, ada guna suka dia lah. Lama mana duit? Habis lah. Nah. Sehari habis lah. Tak mau tanya duit tu nak diguna untuk apa? Saya akan bagi tahu. Sehingga tak dipenuhkan, dia berdosa. Menyalahgunakan duit tu, tak ikut perintah saya. Ini tak ada nak bau. Duit mau simpan, jangan bagi tahu mesap. Bagi sikit pun jangan kat dia. Macam itulah. Kita nak guna ikut suka kita. Pasal pula mesyuarat pula. Ini duit kita lah. Betul macam karun jadinya. Ini duit saya pasal nak bagi zakat pula. Saya yang susah payah belajar. Saya yang belajar dapat duit. Saya pula nak bagi. Jadi Allah tenggelamkan si karun tu. Dan dia kerana itu telah menghina Nabi Musa. Dosa karun tu dia tenggelam bukan sebab dia tak mau bayar zakat. Dia tak, kalau macam itu banyak orang tak nak bayar zakat. Tak ada tenggelam. Tapi sebab dia bukan tak bayar zakat, dia menghina dan merendahkan Musa AS kekasih Allah. Okay guys.